Alhamdulillah, selamat kembali. Assalamualaikum, dan kita sekali di segmen curahan hati di bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan berkongsi satu kisah yang cukup menarik bersama dengan anda pada hari ini. Beliau ambilkan satu pengajaran di sini. Betul, dalam perjalanan beliau merentasi pelbagai dugaan, rintangan dan sebagainya. Wah, ini satu kisah yang boleh kita relate dengan diri kita sendiri ya, yang sedia lahir sebagai seorang Islam ni. Beliau adalah seorang mualaf. Okey, kita kenalkan panel kita pada hari ini, para jemputan kita. Yang di hujung sana Encik Adam Kelvin dan juga isterinya Puan Syifa Kamardin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana 10 Ramadan setakat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua. Alhamdulillah. Okey, nak minta Encik Adam lah memperkenalkan diri dan berikan sedikit latar belakang mungkin. Okey. Nama saya Yi Jun Guang. Nama saya Yi Jun Guang. Yang nama selepas masuk Islam pun sama juga Yi Jun Guang. Yi Jun Guang. Sama juga tak berubah. Saya masih kekal nama. Cuma saya lebih dikenali sebagai Adam Kelvin. So nama panggilan saya Adam Kelvin lah. Mana datang Adam Kelvin? Okey. Macam nama Kelvin tu saya diberi sejak saya lahir. Sebab saya sebelum ni beragama Kristian, saya nama Kelvin tu diberi oleh ayah saya. Tapi cuma tak ada dalam IC. Lepas tu kemudian Adam tu saya pilih sendiri selepas saya masuk Islam. So jadilah Ambil Adam daripada Kelvin. ambil daripada first Nabi, Nabi Adam. So jadi Adam Kelvin. Okey. Pengalaman secara ringkaslah sebab rentetan cerita Adam tu memang sangat menarik. Antara Adam dan juga keluarga waktu Adam merasihkan ketika memeluk agama Islam. Boleh kongsikan sedikit? Sebab di awal usia kan, masih muda masa tu kan? Waktu mula-mula masuk Islam tu saya melalui kajian lah sebenarnya. Saya pada waktu saya form 5 tu, tingkatan 5 tu, saya mendapati ada persamaan antara agama Kristian dengan agama Islam apabila saya berdialog dengan sahabat saya iaitu Afiq. So itu the main turning point saya yang menyebabkan saya tak boleh nak terima ada persamaan antara dua agama ni. So saya ingin nak find out yang mana satu yang benar. Sebab bagi saya mesti ada satu sahaja yang benar. So itu the main turning point. So saya go through kajian tentang Bible dengan Al-Quran berdasarkan buku panduan yang kawan saya bagi. So akhirnya kesimpulannya akhirnya saya jumpai hanya Al-Quran saja yang betul-betul kalam Tuhan, kalam Allah, yang tak ada satu ayat bercanggah pun berbandingkan agama yang lain. Itu kajian yang saya dapati lah. So bermula daripada kajian tersebut, saudara Adam memperolehi petunjuk dan juga hidayah. Betul. Daripada form 5. Form 5, ya. Subhanallah. Masya-Allah. Jadi perjalanan tu macam mana? Penerimaan keluarga, sokongan, dorongan daripada keluarga, mula-mula tu bagaimana? Waktu tu baru form 5. Bagaimana mereka menerimanya? So akhirnya selepas kajian selama lebih kurang setahun, saya masuk Islam pada umur 18 lah. So waktu tu penerimaan keluarga memang ditentang, diharau juga keluar dari rumah. So akhirnya saya tumpang di rumah sahabat saya, Afiq. So Afiq ni memang banyak pahala ni Afiq ni. Alhamdulillah. Banyak membantu lah kan. Banyak bantu lah. Banyak topik yang saya berdialog dengan dia, bukan setakat Bible, Quran, tapi ada juga topik yang lain, kenapa orang Islam sembahyang di bawah waktu, kelebihan sembahyang, kelebihan sujud, dan kenapa pork tu diharamkan dan sebagainya lah. Okey, kenal dengan isteri pada usia berapa? Masa tu umur saya 21 tahun, saya belajar dekat UTM Shah Alam. Lepas tu masa tu saya ada join. Masa tu Adam belajar dekat UC yang sama? Tak. Bumi Putra kan. Okey, so dia dengan akibah saya lah. UiTM atau UiTM tadi? UiTM Shah Alam. So masa tu saya masuk USRA, and then akibah saya bagi tahulah ada orang nak berkenalan. So di situlah macam kami kenal, and then aturkan pertemuan, jumpa, lepas tu next tu jumpa mak ayah lah. Sebab macam saya kata kalau nak pergi jauh kena tanya mak dulu macam mana kan. So mak ayah dulu. Adam ataupun mak ayah? Jumpa mak ayah saya lah. Jadi dekat situlah bermulanya perkenalan dan sebagainya. Situ, tapi sekejap je, tak lama lah, dalam 3 bulan kita orang kenal, lepas tu terus kahwin lah. Memang kahwin di awal usia? Kahwin di awal usia lah. Masa tu saya 21, dia 23. Wah, waktu itu kiranya
Adam dah mengenali Islam. Jadi bagaimana Syifa melihat daripada sudut pandang positif kesungguhannya, bagaimana dia mempelajarinya daripada bawah sampai ke tahap sebab saya sekarang? tengok dia macam masa saya kenal dengan dia dulu tu, dia ada ceritalah dia ada pergi kelas dengan Brother Lim Joy Soon. So dari situ tengok dia macam sebab lain tau orang yang masuk Islam sebab dia tahu agama tu benar berbanding orang masuk Islam sebab dia nak berkahwin dengan kita. Sebab bila dia masuk Islam sebab atas kebenaran tu sendiri, senang untuk kita guide dia. Kita macam nak bawa dia ke majlis ilmu pun tak dia rasa macam lembu dicucuk hidung tau. So dia macam follow je kita. Dia memang okey mana yang betul, mana yang pasal Islam dia memang willingly untuk belajar lah. So nampak kesungguhan Nampak di situ. kesungguhan sampai hari ni pun sama juga. Macam setiap hari Rabu memang kita orang akan ambil day off hanya untuk belajar agama sahaja waktu malam tu. Okey. So kita nak tanya pula pengalaman ujian dan cabaran bila keluarga menentang kan pengalaman tidak diterima, dihalau keluar. Itu bagaimana? Ada tak rasa macam baru je peluk Islam ni dah diuji dengan satu cabaran yang begitu hebat sekali? Mula-mula memang rasa sedih lah sebab kena dibuang oleh keluarga. Dan dari situ sebenarnya saya belajar berdikari lah sebab sebelum ni berasal dari keluarga yang senang. So dalam comfort zone. So selepas masuk Islam sebenarnya bagi saya ada hikmah lah dari dibuang oleh keluarga. So saya belajar macam mana nak belajar untuk menjadi lebih tabah untuk menghadapi berbagai ujian dan cabaran. So kalau tidak dibuang oleh keluarga mungkin saya tak sekuat macam hari ini. Hikmah di sebaliknya. Yes. Okey, sebenarnya Irma nak tanya ni soalan tentang pengalaman Ramadan pertama. Saudara Adam kita, tapi tunggu dulu simpan jawapan InsyaAllah kembali selepas ini. Okey. Kita akan berehat seketika insyaAllah. Tunggu jawapan.
Alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami dalam segmen Curhat dan kita nak teruskan dengan soalan tadi yang kita simpan tu jawapannya. Pengalaman pertama kali Ramadan, Adam. Pertama kali iaitu 10 tahun yang lepas. Sebenarnya bagi saya pengalaman berpuasa ni tak berat bagi saya sebab saya dah pernah cuba sebelum saya masuk Islam, iaitu waktu saya dalam proses membuat kajian tu, sebab ingin nak tahu kan macam mana perasaan berpuasa kan, sebab bagi orang Cina kalau tak minum boleh demam, tak makan boleh mati kan. So nak tahu juga betul kan, pergi test dulu. So memang sebelum masuk Islam dah test. Sahur tak masa tu? Masa puasa? Sahur memang sahur. Kalau tak sahur memang tak tahan kan. Sebab waktu tu tanya kawan macam mana. So dia kata bangun pukul 5. So pesawat siasat dia kata pukul 5.30 dah kena standby buka TV. So saya dengar azan dekat rumah. Wow. So keluar je azan saya tutup lah sebab takut ayah saya terjaga apa kan. Sebab time tu boleh kata curi-curi puasa. Belum masuk Islam lagi time tu. So bila dapat buka puasa beramai-ramai dengan kawan saya, so dapat rasa nikmat puasa tu kan sebenarnya. Sebab dia sebenarnya dapat memperbaiki sistem badan kita, membersihkan toksik pada badan kita kan kalau ikut kajian saintis. So lepas masuk Islam tu alhamdulillah tu puasa penuh sebulan. Masuk Islam tu dah dah harap sebab dah test seminggu lah sebelum masuk Islam tu. Ada tak rasa macam alamak tak tahan dah nak minum air lapar? So far tak ada alhamdulillah. Sebab dah pernah cuba kan. So selain itu baru ni iaitu saya bawa dua kawan saya masuk Islam juga. So seorang tu alhamdulillah dapat puasa penuh juga sepanjang hari. Rupanya dia pun pernah test sebelum masuk Islam. Seorang lagi dia dapat alhamdulillah dia dapat puasa lebih daripada separuh hari. So macam kalau ada siapa-siapa ada kawan boleh nak tahu macam mana guide muaraf macam ni boleh PM saya di Facebook lah. Adam Gawis. InsyaAllah Adam boleh tolong kan. Okay, ada satu cerita yang menarik Adam kongsikan. Baru-baru berlaku untuk tahun ini. Bila Adam cakap dia ada cabaran dengan keluarga. Betul. Kan. So penerimaan keluarga tu agak belum ke tahap yang betul-betul redha lah kalau mak ayah tu kata kan. Kita yang dengar ni rasa macam mencabar tu kan. Mencabar berat rasanya kalau nak dipikul. Jadi boleh tak Adam kongsikan waktu di awal tahun ni kan. Waktu tu nak sambut tahun baru Cina. Jadi ada kesukaran penerimaan keluarga ayah dan juga ibu tiri tadi. Boleh kongsikan tak? Okey, boleh. Tu kan bukan senang cabaran tu, iaitu tahun ni baru dapat makan bersama dengan ayah saya, iaitu selepas 10 tahun masuk Islam. Selepas 10 tahun. 10 tahun masuk Islam. Sebab yang cabarannya sebab mak kandung saya dah meninggal waktu saya umur 10 tahun, waktu saya kecil lagi. So cabarannya kena menghadapi harangan daripada mak tiri, terutamanya mak tiri lah. So apa yang saya buat, saya dengan isteri dengan anak pergi jemput ayah saya. Waktu tekan loceng tu kebetulan ayah saya di tingkat atas, dia tak dapat turun. Itu pada malam tahun baru Cina lah? Bukan malam tahun baru Cina, tapi sebelum makan besar tu kena buat appointment. Takut dia busy, tak dapat datang. So seminggu sebelum raya tahun baru Cina tu, dia pergi tekan docing lah kat rumah tu. So time tekan docing tu, mak tiri harau time tu. Saya call ayah tak angkat. Kalau secara baik ataupun dengan boleh kata marah juga. Dia macam nak ambil penyapu harau saya macam tu lah. Tapi saya continue tekan docing juga. And then saya hubungi ayah saya juga tapi dia tak angkat. Tapi selepas saya hubungi kali keempat macam tu baru dia angkat. Dan lepas tu baru dia janji nak datang. Mungkin dia tak nak menyebabkan kes tu makin teruk kan dengan mak tiri saya. So akhirnya dia janji dia datang sendirilah maknanya kemudian tu. Okay, so perasaan Syifa masa macam mana? Yelah kan dia kira macam ibu mertua kita kan. Mula rasa macam sedih boleh lah tengok dia macam tak boleh bayang kalau kita di tempat dia macam mana kan. Lepas tu bila tengok mak tiri dia macam tu saya fikir macam yang penting ayah dia tu lah sebab ayah kandung dia kat situ kan. Lepas tu saya fikir macam memang kena baik balik. Macam mana anak jahat macam mana anak pun still anak kan. Lepas tu alhamdulillah tak sangka hari tu ayah dia datang jugalah. Macam terkejut lah sebab yelah macam Syifa bagi tahu kalau orang Melayu budaya dia anak kena datang ke rumah ayah bukannya ayah datang ke rumah anak. So macam bagi Syifa terang kat dia sebenarnya macam kalau buat macam tu seolah macam kita macam tak hormat ayah lah. Tapi dia kata tapi dalam ni kes dia berlainan sebab memang ayah dia tak nak kita orang pergi ke rumah sebab
mak tiri ada dekat situ sebab tak nak bergaduh kan. So rasa macam mak tiri tergugat. And then baru ni ayah dia kuat, ayah dia macam bagi tahulah kalau apa-apa yang tak kena dengan mak tiri, bagi tahu terus terang sahajalah. Tak payah macam pergi bagi tahu orang lain ke apa kan. Lepas tu dia kata cuba buat baik dengan mak tiri tu. Macam dia kata memanglah sebab awak masuk Islam, memang dia agak terkilan lah benda tu. Cuma dia kata yang paling dia terkilan bila dia keluar rumah. Sebab dia kata time tu saya tak sangka awak keluar rumah. Dia kata dia cakap benda tu sangat biadab lah bagi seorang anak dan saya hanya ada anak lelaki. Awak seorang saja anak lelaki saya dan awak keluar rumah. So benda tu menyebabkan dia marah sampai ke hari ini. Dia kata bukan sebab masuk Islam tak. Lepas tu dia kata cuba baik-baik balik dengan mak tiri. Dia kata akan ambil masa. Tapi dia kata saya anggap kamu semua ni macam family. Jangan siapa orang luar. Sama masa tu mak tiri dia kata you all orang luar, you all kena keluar pada rumah ni. Cakap macam tu. Lepas tu macam ayah dia macam marah lah. Ayah dia kata tak ada siapa kata korang ni orang luar. Korang semua anak-anak saya kan, family saya sendiri. So lepas itu macam saya nampak lah ayah dia macam mula terima. Lepas tu and then ayah dia kata yang penting kena baik-baik. Dia kata at least kalau nak makan bersama senang, tak adalah seorang tarik tangan kanan, seorang tarik tangan kiri. So macam ayah dia macam di persimpangan tau antara anak dengan isteri. Yalah, maknanya ujian tu bukan sekadar pada Adam tapi ujian pada ayah Adam sendiri juga kan. So macam apa kata macam menarik tepung dalam menarik rambut dalam tepung. Macam saya ni macam kena jadi macam cooldown dua belah pihak. Okey, tadi Syifa ada kongsikan pengalaman pertama kali berjumpa dengan bapa mertua ketika itu. Kan waktunya dah selamat diijab kabur, dah kahwin, baru berjumpa dengan bapa mertua kan, bapa saudara Adam. Bagaimana mula-mula berjumpa dengan bapa mertua tu? Mula tu dia kata dia pergi seorang dulu sebab takut kena halau ke apa kan. Lepas tu bila masuk rumah tu ayah tanya, mana isteri awak? Suruh nak masuk. Padahal saya time tu duduk dalam kereta. Macam takut kan. Macam mana lah. Lepas tu ayah dia... Ini tahun ke berapa selepas nikah? Tahun yang sama? Tahun yang sama lah. Lepas tu sebab ayah dia macam sangat pentingkan pendidikan. So di situ macam dia tanya. First soalan dia, awak belajar sampai mana? Tahap mana? Awak boleh speaking ke? Awak boleh cakap bahasa Cina tu bonus lah. Tapi dia pentingkan speaking lah. Sebab dia cakap dengan anak-anak dia pun memang cakap bahasa Inggeris kan. So kat situ macam situlah ayah dia macam start boleh terima sebab dia nampak okey ada education. Sebab macam betul lah bila perasan hanya education je boleh ubah kita punya pandangan orang terhadap kita. So benda tu orang tak senang memandang rendah lah. Macam Syifa pun boleh berbahasa Mandarin sekolah Cina dulu. Double triple bapa betul sayang lah ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, jadi bila lahirnya anak mengeratkan lagi hubungan silaturahim kan? Betul. So bila anak tu sebab cucu sulung kan. So masa sampai masa raya Cina tu nampaklah dia peluk anak. Itu baru first time dia tengok cucu. Sebelum ni jumpa juga masa atuk dia meninggal tapi time tu macam kelang kabut sikit so tak pegang sekejap je lah. Tapi masa hari pertama melahirkan ada inform pada bapa inform tapi time tu tak boleh nak masuk sebab anak kan dalam ward, dia tahan nak ward. So kalau datang macam saya kata kalau datang tak ada pun saya pun tak larat kat time tu. So dalam 4 bulan baru kita orang bawa dia jumpa lah. So masa tu tunjuklah surat beranak, bagi tahu nama dia apa semua kan. So di situ macam ayah dia, rupanya masuk Islam ni tak payah pun tukar nama, boleh kekalkan budaya dan nama yang sama, yang penting maksud yang baik. Yes, betul, setuju. So time tu memang ayah dia nampaklah seronok. Lepas tu sebab orang Cina kata kalau dia tak sayang dia takkan peluk, dia takkan pegang anak tu. Yes. Okay. Maksudnya keras-keras seorang bapa pun hatinya tetap lembut. Banyak pengajaran ni. Okey, nak tanya ada masih lagi melalui ataupun mendalami memasuki kelas-kelas agama? Ya, masih. Dekat mana, anjuran Perkim atau Senyum Berhad? Bukan Senyum Berhad, NGO lah. Macam NGO. Contoh macam IET lah, Interactive Dakwah Training. Belajar dakwah macam mana dakwah kepada non-Muslim. Terutamanya ayah saya lah. Sebab bukan senang kan nak dakwah pada non-Muslim, especially keluarga sendiri. So waktu makan besar bersama dengan keluarga saya tu, so bayangkan kalau dia just ibarat macam 10 tahun anda tak pernah berbuka puasa dengan keluarga anda. Tiba-tiba lepas 10 tahun tu baru dapat berbuka puasa dengan makan bersama dengan keluarga anda. Macam tu lah feeling saya waktu ayah saya datang tu. Itu meal pertama selepas 10 tahun saya masuk Islam dengan ayah saya. Memang waktu tu terharu. Nak terangis pun ada lah. Tak sangka dia datang. Tersentuh hati menangis. Tersentuh hati lah.
Ayah sendiri menangis tak? Ayah macam macam nak nangis, tapi macam masa tu pantang orang Cina kalau tengah happy tak boleh menangis. Macam kita okey kan untuk menangis macam tunjuk kegembiraan kan, tapi dia orang pantang benda tu. Okey. So banyaklah Syifa belajar budaya. Banyaklah berbeza. Macam makan, kalau orang Melayu kita kena ambil makanan tu datang ke tempat kita kan. Tapi Cina awak kena bangun. Macam tetangga orang Melayu kan mana boleh macam tu kan. Dia orang tak, kita kena bangun dan ambil makanan tu sendiri. Bersama chopstick. Faham. Yes. So rasa macam macam biadab je, tapi itulah orang kata cara mereka kena ikutlah kalau ke tempat dia orang, ikut budaya dia orang lah. Selagi tak bertentangan Islam saya okey je lah. Okey. Bagi orang Cina pula kalau raut tu ambil ke depan, benda tu biadab. So dia macam terbalik. Okey, last soalan. Bila menjelang hari raya macam mana Nak tahu juga family Adam dan juga family Syifa. Bila menjelang raya ni, alhamdulillah tak payah nak perbincangan isteri nak balik kampung mana. Itu kelebihan perkahwinan campur lah. Tak payah tarik rambut dah. Kalau tahun baru Cina, balik kampung Syifa lah. Tahun baru Cina saya akan balik Johor. Kalau waktu raya Aidilfitri saya akan balik Kedah ikut isteri. Balik kampung. Masya Allah, di kampung. Okey. Macam Syifa, keluarga Syifa tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Yes. Wow, kita ucapkan selamat Arju Jaya kepada Adam dan juga Syifa. Orang kata mudah-mudahan segalanya dipermudahkan dan bertambah-tambah baik lagi ukhuwah, sama ada dia baik daripada hubungan keluarga Adam dan juga hubungan keluarga dan kita Syifa. tahu Bertambah rapat lagi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita tahu niat Adam di sudut hati beliau, mudah-mudahan pasti dia berdoakan supaya ayahnya turut serta memeluk agama Islam. Jadi kita pun yang mendengar dan mendengar perkongsian yang Adam berikan, kita sama-sama doakan semoga Adam besok boleh bawa sama-sama ayah dan juga keluarga-keluarga Adam untuk masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih saudara Adam Kelvin dan juga isterinya Puan Syifa Kamarudin. Insya-Allah nanti kalau ada lagi perkongsian kita jemput lagi Insya-Allah. Okey, kita akan berehat seketika. Insya-Allah. Lepas ni nak belajar buat langsir ke? Dia tak sabar betul nak buat langsir ni. Tadi dah semua ni. Okey, lepas ni kita berehat sebentar saja.